Here, okay, here. Nervous ah? Nervous. Tarik nafas sekejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 3, 2, 1. Let's go, brother. Let's go. Okay, how are you, brother? Fine, alhamdulillah. How are you? I'm doing good. Okay. Punya studio dekat Kota Damansara lagi Yes, Kota Damansara, betul. Dekat Strand. Saya selalu juga area-area tu. Saya akan cycle dengan ada saya punya fat bike ataupun saya punya gangster mountain bike. Tapi sepanjang dah berapa lama your studio kat situ? Kita orang dah since 2016, so about 4 years lah. 4 years. Kita bami tu orang ada hanya sekali dua je sepanjang 4 tahun ni. Pasal itu area saya tu. Itulah pasal. You have to drop by lah. Tetaplah. Banyak kali dah plan nak pergi nak visit your place. Omar K. Take it as what it is. It is what it is. You are satu nama yang besar sekarang Tetapi I rasa tak ramai orang tahu yang you dah ada dalam industri ni dah lama. Betul? Yeah. It's very, very long, bro. Yeah. I think I started masa 2001 macam tu. Yeah. Writing. Masa tu writing part time lah kan. While having a day job in telecom, which is a pain lah kan, nak jaga dua-dua kan. Ya, dah lama lah. So kira 2001 sampai sekarang kan. 2001. I started in 1919 and 1999. 1999. So lagu aktif sangat, bermula aktif lebih pada tahun 2000 lah. So I was like a year or two older than you in terms of in the music industry. So I've been noticing Omar K since the early noughties kan. Lepas tu 2005 I thought you punya nama ada dalam Nicki punya album ke tak salah. Yes. Dan beberapa album lain lagi ya. Yes. Kita orang selalu berjumpa dalam album kan, nama aja berjumpa kan. Ya betul. So Omar, sebenarnya I suka nama Omar. I sangat suka nama Omar. My first child son pun nama dia Omar. So when I call you Omar, I feel like alamak aku macam tercakap dengan anak aku, Omar. Oh, okay. Nice. Yeah, I love that name. One of my favorite characters or personality will be Omar. Masya Allah. What's his full name? Your son's full name? Omar bin Khattab. Dia punya nama just Umar bin Ahmad Shahadran. Umar bin. Nice. Yeah, because I desire to be a person like Umar bin Khattab. Okay. I want to be a person yang you tahu dia Al-Faruq kan. Dia memisahkan antara kiri atau kanan kan. Karakter dia jelas. We don't want to be a lalang yang senang sweet here and there. So itu another story. So I was saying when I call you Omar, I feel like I'm talking to your son, your family. But of course, Omar. So you punya background sarjana muda kejuruteraan, and then here you are doing silly things like songwriting. Bagaimana ianya bermula? Boleh share dengan I? Okay, boleh. Sebab I come from a family of academics lah. Sebab my parents dua-dua doctors. My dad is a doctor in psychology. So my dad is a psychologist. Lepas tu my mom biochemist. My goodness. So memang upbringing tu towards academic lah kan. And then masa nak pergi ke US, I dapat telecom scholarship, alhamdulillah, after SPM. And then diorang nak sponsor students yang belajar engineering je. So tapi masa tu I dah minat music dah. Music memang daripada sekolah lah kan, main piano, went for piano lessons kan. Tapi of course takkanlah telecom nak sponsor in music kan. So I just tak apalah, dapat pergi US, ambil je lah engineering. Padahal I tak ada minat apa pun engineering. Just for the chance of flying kan. So bila dah pergi sana, buatlah, belajarlah. Tapi memang stress lah kan. Nyaris kena kick out lah.
sebab it's no joke man, kat sana kan you kena study lah kan. So struggling, tapi at the same time part time tu buat music juga. So the passion for music tu has always been there. Memang it's ongoing lah. So ada free time je, balik kelas buat music. Masa tu Fruity Loops. So belajar sendirilah, thanks to technology kan. So buat sendiri. Lepas tu I balik. Before that I dah hook up dengan, pernah dengar tak JFK? Ya, tahu. Dia tahu DJ kan? dulu kan? Ya, DJ. You have few songs with Yes. JFK, ya. Yes, masa tu zaman Express FM. Correct. Dia DJ kat situ. So he put up an ad on the internet looking for young musicians to collaborate with. So my friend tolonglah, my friend Lina Maidin tu, masa tengah buat A-levels, dia yang cakap lah, Omar, why don't you email this guy? He's looking for musicians kan. I pun selamba lah, try email. So then dia pun cakap, okay, interested, why don't you try and play guitar on this song? Dia ada lagu. So I start session work. Ini maksudnya you dekat US ke dah balik Malaysia? Masa tu kat US. Wow. Okay. So what we did was, I main guitar and then I record, I just pass him the tracks online. So kita orang dah collaborate via internet. Yeah, amazing lah, Masya Allah, because of technology kan. So that's how I step foot in the industry lah. He was the main person lah, JFK tu. So from JFK tu, dia kan mentor dia Azlan Abu Hassan. Alright. My mentor was JFK. So ada satu time I balik tu, dia introduce me to Azlan Abu Hassan lah. Pergi rumah Azlan Abu Hassan. And then lepas tu I belajar dengan Azlan pula. So I had a few mentors lah. JFK, Azlan Abu Hassan, and then Ajay. I was arranging for Ajay juga. And then last kali Audimok. Dengan Audimok ni kira PhD lah. Sebab I 5 tahun nak kerja dengan dia kan. 5 tahun ya, itulah antara perkara yang nak borak later ialah your collaboration dengan Audimok. I think right lah, what you said tu you punya PhD because because I think with Audimok dia telah membawa Omar K kepada peringkat yang lebih tinggi ya. Betul. So tadi tu masa kerja dengan masa bersama dengan JFK, Johan nama dia. Johan Farid Khairuddin. Johan Farid Khairuddin. Masa tu kenal hanya melalui bekerjasama hanya melalui internet. Melalui internet, yes. Betul. Itu in 2001 while you're still studying in US. Still studying US from 2001 until 2005. Kita berhubung secara internet lah, secara online. Masa cakap tadi buat music part time tu maknanya buat sendiri-sendiri aje lah. Buat sendiri, bukan kerja pun, sendiri-sendiri lah. Maknanya try download the free version of Fruity Loops, try tengok macam mana nak program the music, just belajar sendiri-sendiri je masa tu. Masa belajar piano tu daripada kanak-kanak lagi? Yes, piano tu kanak-kanak masa darjah 3 macam tu. Very supportive your parents My parents was very supportive, Alhamdulillah. Dan sebab dia notice I masa kecil kan, I suka main yang music toy yang ada note tu kan. Dia orang realize I boleh main all the nursery rhyme without looking at the notes tau. So boleh cari sendiri, boleh play by ear kan. So dia orang ni lah, okay, why not you try piano lessons, pergi piano. Tapi piano lessons tak habis pun. Berapa lama, berapa jauh you pergi? Grade 1, 2 je. Macam teori grade 2, practical grade 1. Sebab selalu pergi, lepas tu selalu kena marah. Lepas tu tak buat homework kan. So memang quit. Yelah, masa tu. Sekarang bila fikir balik menyesal lah kan. Because I could have continued sampai boleh main best kan. Tapi thankfully sebab I can play by ear tu, so I can still do it lah. With all the software dah tak payah baca note lah kan. Kita guna telinga je lah susun the music tu. Masih pegang piano dan keyboard sekali lagi untuk during your spare time ke apa? Sekarang? Only for work. Bila nak arrange music. Tapi spare time tak ada dah lah main. Dah tak ada lagi dah kan, dah jadi kerja. Tak ada for fun lah music. Betul. Bila you pick up gitar? Gitar masa form 4. Masa kat sekolah. Sendiri-sendiri dengan kawan-kawan lah? Dengan kawan-kawan. And then masa tu kita belajar tabs lah. Masa tu lagu-lagu Nirvana kan. Dia tengok pergi kat sekolah dia orang tengah main About a Girl, Nirvana kan. All the yang Metallica. Tu lah. Lepas tu
itu first love lah dengan instrumen kan. Tapi sebelum tu dah piano dah. Tapi gitar ni it was very cool kan. Yeah. Tapi belajar gitar tu banyak ni buku tabs. And then masa tu pun dah ada internet kan, dia ada baca tabs online kan. Dia number-number kan. So belajar banyak kat situ lah buat gitar. Sorry kalau I'm lompat. So sekarang your main instrument would be for songwriting, for keseronokan apa? Gitar ataupun keyboard? Oh, keseronokan is still gitar. Sebab dia macam very practical kan, duduk ambil terus main kan. Whereas my keyboard ni kena plug in, kena buka PC baru ni kan. Tapi even kalau compared to a piano pun, favorite is still gitar lah untuk nak senang jam kan. How well can you play guitar? Let's speak professionally and honestly je. Okay. Are you Honestly, I'm bad at it. I mean, kalau performing jangan panggil I. Memang akan banyak salah. Tapi for writing, for composing, untuk nak cari key, I'm good at it. Alhamdulillah, I think my strongest gift is my ears lah. Boleh cari the key tu. Tapi playing memang I tak boleh. So, if I record myself kan gitar, mungkin 100 take lah nak just dapat yang cantik. So I rather just hire a sessionist. I'm not a performer lah. So memang behind the scenes lah, writer lah. Then generally for songwriting, what would be your go-to instrument? It's mostly the keyboard. So macam songwriting keyboard songwriting keyboard because the keyboard is connected to the PC kan. So terus kita boleh dapat chords tu dekat MIDI. It's faster. Tapi masa writing session dengan other writers, because I write, I almost never dengan sendiri lah. I always write with other people. Masa tu kita akan jam lah, ada gitar, ada seorang gitar, seorang piano. Tapi when we want to put it down dalam program, memang keyboard lah. It's more efficient. Okay, I'm lompat-lompat sikit cakap You Okay, bear with me. I'm not interviewing, I'm just having a conversation with Omar K. So no worries. that is the attitude. Songwriting. Macam adakah awak seorang pencipta lagu yang ambil gitar, duduk tepi mana-mana dan cuba buat satu lagu, then record it on your phone ke apa-apa, ataupun songwriting ialah satu suasana yang mana you bekerja macam working class, working hours lah. You masuk kerja pukul 9 contohnya, you set your computers, everything. Okay, now work is writing song. Macam mana? How do you approach songwriting? Okay, masa awal-awal dulu, yes, songwriting macam tu. Meaning? Ambil gitar, duduk kat ni kan, just tulis. That was songwriting in the early years. Tapi as it became a career, now it's more like a 9 to 5 job. It's proper, it is more professional, more efficient. Cuma, it's still not very rigid lah. Maknanya because songwriting ni kan dia macam it's a creative punya proses. Dia main dengan inspirasi kan, feeling. So kita, maknanya I tak boleh datang, I nak program, okay, today I want to write a song, start 9:30, right. Dia tak macam tu lah. Maknanya maybe kita akan tulis melody tu dekat luar ke kan, dekat hall ke, even dekat another writer's room, just to change it up kan. So suasana tu dia selalu fresh. So bila I masuk kat office, I cuma buat kerja-kerja teknikal lah. Maknanya susun dia, cari sound kan. So it's more that dekat office. Tapi the writing process tu is more flexible lah. Dia bukan macam work lah. Kalau tak, memang dia takkan keluar. If I want to sit here and I want to tell myself, okay, I want to write a song, dia memang macam stuck lah. Faham sangat. Sebab it's like routine kan. Yeah. Macam Brother Ed pun macam tu kan. If you want to write, do you have to? Yeah, memang the process tu varies jugalah. Tapi I like your word tadi, your word tadi yang professional and efficiency tadi tu kan. Like me pun, I like to be
professional and efficient in writing lah. Yes. I'll try to get a fixed time bila nak tulis dan macam mana tulis lebih efficient. Yang tadi tu you cakap dia tak boleh rigid sangat. You have to move around, pergi to another writer's room. Betul. I've seen pun I'm beberapa songwriters yang dia akan sekejap dia buat dengan bass, sekejap dia buat dengan gitar, sekejap dia buat dengan apa nama kahun. Oh, kahun tu. Just to get the rhythm, the groove, and Yes. then songwriting. Betul. Awak buat benda-benda macam tu tak? Buat. Ketuk meja ke? Yang tu tak lah. Tapi macam contohnya kan, instead of just tulis melody dulu, kadang-kadang kita buat lyrics dulu, cari title dulu, work backwards, and then kadang-kadang kita write on a -1 lagu lain ke, just to and then kita susun balik lah. So we always have to change it up. Kalau tak, dia jadi macam boring lah kan. Kalau macam asyik piano je tulis kan. And then semua lagu pun akan lebih kurang sama kan. Betul. Arousing the muse. Yes, arousing the muse kan. Keeping inspired, betul? Ya, ini sangat mustahak untuk orang macam you. Betul. So, apa lagi yang you boleh share? Macam mana you arouse the muse ni? I nak tambah juga sebab ada ramai writers, especially my team sekarang ni, kadang-kadang dia orang dah sampai tahap yang dia orang rasa macam tak ada idea tau. Dia macam, kenapa abang saya buat melody ni kan? Asyik tukar tak sedap kan? Macam nothing is nice tau. So itu normal untuk composer, writer. Dia akan ada satu ketika bila kita dah tulis banyak, kita dah rasa macam tepu dah banyak sangat kan? Tepu. So at that point, you're supposed to just take a break. Pergi buat benda lain. Pergilah tengok movie ke apa kan. Pergi jalan-jalan. Sebab you cannot force it. Sama macam any work lah. Dia manusia kan. Kita ada limit kan. So not to say yang kita dah habis idea, kita dah tak boleh tulis dah kan. You just need a break. Pergi buat benda lain. Kadang-kadang masa tengah cuti, tengah break tu, tiba-tiba datang idea untuk lagu tu. So it's normal lah for a writer, memang tak payah risau benda tu kan. Tak payah risau benda tu. Take a break. Itu satu advice yang sangat-sangat bagus. Kan. Kalau kita macam berhadapan dengan tembok. What do you do kalau you macam stuck? Sebenarnya apa yang you cakap tu lebih kurang sama lah. Pergi jalan-jalan kan. Saya jalan-jalan, saya lepak ke sana, lepak ke sini, saya naik basikal, saya buat benda-benda yang tak apa-apa lah. Ya, betul lah. Saya borak dengan baru ni dengan Syah Syamsiri dan your good friend Zel Halawan. Yes. Itulah bila kita hadapi keadaan-keadaan macam tu, katalah saya tulis satu lirik untuk lagu A kan, saya macam berhadapan dengan tembok besar Cina, dan saya akan berhenti sekejap, saya buat lagu lain pula. Lagu tu siap, baru saya kembali kepada lagu yang satu lagi. Betul. Yes. Tapi arousing the muse ni benda yang saya sangat-sangat suka untuk berbual dengan kawan-kawan saya lah, dengan awak. Because kita semua mesti ada perangai yang tersendiri kan. Macam mana kita menangani isu tu. Betul. So, you macam travelling dan sebagainya, adakah itu sebahagian daripada Arsenal Omar K? Setiap tahun mesti pergi ke somewhere untuk regiment? Dulu yes, masa sebelum kahwin. Tapi sekarang dah kahwin, ada anak, macam susah sikit nak travel kan. Tapi sekarang macam I rasa okey sebab sebab I kerja dengan team. That's the main thing. So dia punya passion tu kan macam dia evolve lah. Dia dah evolve into passion coaching, macam helping out with the young writers, mengajar. So ada macam benda baru lah. So it helps to keep the passion alive lah. Tapi of course some things have changed. Macam masa awal-awal dulu memang semangat lah programming kan. Sound design, memang boleh duduk berjam-jam dekat komputer tu cari kan. Sekarang saya dah tak boleh buat benda tu lah. Sekarang dah tak boleh dah. Maknanya sekarang let the young writers lah do all that kan. So macam, but in terms of melody writing, lyrics, I still have strong interest in that lah, and I still enjoy it very much. So
bila kita macam tukar-tukar buat benda tu, okay, I rasa okay. Faham. Kembali pada songwriting 101. Okay. Bila you discovered this passion, this liking for songwriting and you can write songs? Bila tu? I rasa masa tengah buat A-levels dekat KMYS, sebab masa tu my friend tu dia ada satu software, masa tu first software recording lah. Dia macam simple je tapi komputer lah. So dia duk record lah gitar semua kan. So I macam masa tu I rasa macam interested, bestnya boleh buat lagu boleh record lepas tu boleh, lepas tu tambah reverb lah apa semua kan. So masa tu dia start lah. Dia masa tu kerja buat lagu je masa kat college tu. Tapi kelakar jugalah sebab buat lagu-lagu yang tak bermanfaat lah kan dengan member kan. Apa pula tak bermanfaat? Itulah praktis dia kan sebenarnya. Yelah praktis lah. Yeah. Tapi kalau tengok lirik tu tak tahulah kan. Memang kelakar lah kan. Lagu pasal apa, marah cikgu lah apa benda kan. Ada simpan tak sound dia dan lirik-lirik ke? Kalau ada pun bahayalah. Itu yang best tu. Yang best lah, takut rosak career Walk lah. on the wild side. Tunggu lagi 20 tahun ke 30 tahun lagi ya. Ya, so masa college tu lah. Masa 18 tahun, 19 Yes, 18-19. Sebelum tu, masa sekolah tu, interest in playing lah. Playing piano, playing gitar. Yes. Lagu-lagu yang terawal tu, when you practice songwriting tu, siapakah yang paling influential? Maknanya artis ke? Songwriters ataupun... songwriters. I think my biggest was biggest idol Babyface lah. Masa tu I memang R&B lah. Memang buat lagu-lagu pun R&B, soul, jenis-jenis macam Babyface lah. I suka sebab dia perform and then dia buat lagu untuk orang lain juga. And then masa tu tengah hit 90s punya tu kan. All the R&B, Boyz II Men semua tu kan. Yang tu lah. So he was the biggest kira idol lah. Tapi lepas tu it evolved lah to other genres. And then yelah macam you cakap lah, practice kan. The early years tu yelah walaupun kita dah boleh buat lagu tapi it's still banyak belajar kan. Sebab masa kita awal-awal dulu kita rasa macam dah cukup best lah kita ni kan. Buat lagu, ini kalau keluar radio mesti famous ni kan. Padahal dalam dunia sendiri kan, kita seorang je layan R&B apa kan. Betul. Masa tu kita tak tahu lagi konsep it should work for the market, apa tu, people have to relate kan to the songs. So lepas tu practice lah. Jumpa mentor semua kan. Yeah, it's a long journey but very very interesting lah. Kebanyakan lagu-lagu yang awak dengar pada ketika itu adalah English, R&B. Yes, banyak English. Ada yang local ke? Ada, tapi yang the local songs that I really like macam Innuendo, maknanya Too Fat, lagu-lagu yang macam kira urban lah kan. Not the mainstream pop. Macam ballad semua I tak pandai layan lagi masa tu. Semua masa tu memang macam tu lah, urban. Masa Ferhat mula-mula kan. Ferhat, lepas tu siapa lagi? Itulah VE, Rafiq. Memang semua ke arah R&B lah. Betul, faham. Pada masa tu R&B masih kecil lagi lah, grup yang niche yang akan meminati muzik-muzik R&B ni kan di kalangan di industri muzik Malaysia. Dan untuk berjaya dalam industri muzik Malaysia, macam mana, how do I put this, kita mesti mempunyai sesuatu yang ada kemelayuan. You understand what I mean not? Untuk pecah ruyung tu, untuk menerobos kepada industri muzik Malaysia. Bagaimana you jumpa, for lack of better word, formula untuk menerobos ke mainstream dan menjumpai kemelayuan punya cita rasa tu? Dia macam gradual process. Tapi kebanyakan
yang saya belajar tu kan, yang saya jumpa tu is from the mentors that I was learning with lah. Macam every time I hantar demo kan dekat let's say kat Audi ataupun kat Azlan kan, I akan dapat banyak feedback macam, oh dude, it's nice but it's a bit urban lah. Ataupun dia macam, it's nice but it's old lah. Benda-benda macam tu tau. Ataupun it's nice tapi who do you think it will work for? Benda-benda macam tu tau. Lepas tu, I selalu macam tertanya kan, kenapa pendengar kita tak boleh appreciate R&B ke kan, or muzik-muzik luar yang kononnya lebih advance lah kan. So, dia orang ajar lah, dia orang cakap yang, do you know why? Because it's not familiar. Sebab kita ni macam pendengar kan, kita suka something yang familiar, yang kita ada rasa macam kita boleh connect dengan benda tu kan. So kalau kita tak grow up dengan mendengar lagu-lagu R&B macam tu kan, so macam mana kita nak suka lagu baru yang itu R&B ke apa kan. So dari situ lah dia macam buka sikit lah otak kita kan. Sama lah, then I listen, I tanya diri I kat, masa I grow up pun I dengar lagu apa kan. And then lagu sekarang yang I dengar, I akan suka lagu yang macam ni macam lagu zaman-zaman masa kat sekolah dulu kan. Dia akan buat kita happy lah, ada nostalgic tu kan. So then I learn lah, especially from Audi. Dia kata a good hit song kan, it has to have a new element and old or familiar. So new plus familiar. Then it can hit kan. Sebab kita main dengan emosi kan, emosi manusia kan. Kita nak orang familiar dengan benda tu kan. So itulah, it's a process lah. Bukan hanya muzik, kita pilih pasangan pun macam tu juga. Yes, betul kan. Ya, kita nakkan dia ada familiarity, nombor satu. Betul. Ya. Lepas beli tu, produk apa-apa lah kan. Ya. Makanan kan. Ya. Yes, betul. Amazing. Thank you. Amazing. Thank you, Omar. This is very, 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 very good. And kebolehan you bercakap dengan sangat jelas dan koheren. Yeah. Oh, okay. Alhamdulillah. I'm just passing on whatever knowledge yang I dah belajar. Tapi itulah, I memang bersyukur sangat sebab benda-benda ni kan, sebelum I dapat benda tu, I memang lost. Macam dia tak boleh klik tau. Padahal when you get the answer, it makes sense kan. Dia macam, betul lah, memang lah make sense kan. Tapi sebelum kita belajar benda tu, kita macam dia tak register kan. Sebab kita dalam dunia kita yang kita nak buat benda yang kita suka je kan. Dan along the way macam you kena rewind balik masa dan pergi menziarahi apa yang telah dibikin oleh M. Nasir contohnya, Manangah contohnya, ataupun Sari Amri. Adakah awak melalui jalan tu kembali mendengar benda-benda yang mungkin tertinggal satu ketika dulu? Betul. Macam for example lagu-lagu yang kita buat untuk Hazama kan, macam Penglipu Lara semua tu kan. Saya macam you mention Zell kan, saya tulis lagu tu dengan Zell. So masa tu kita memang study balik lagu-lagu M. Nasir, tengok macam mana dia buat kan. And he is a very good example of new plus familiar, new plus old. Sebab dia something yang modern, tapi dia ada juga elemen yang kemelayuan, elemen tradisional tu, but he makes it in a cool way tau. So kita adopt benda tu lah. Macam kerja-kerja M. Nasir ketika ianya baru keluar, ketika ianya fresh, adakah Omar K mendengarinya ataupun completely miss? Tidak. Dengar. Macam contoh Mustika, I ingat lagu tu masa kat sekolah. Lagu tu I ingat sebab bila I dengar balik masa dah besar, ini masa sekolah dulu dengar ni. That means it was so powerful. Dia masuk dalam otak kan, budak-budak masa sekolah. Lagu-lagu tu it was very strong sebab dia melody strong and then the sound kan, the creativity. Macam ada a few songs yang memang I dengar masa dia keluar tu lah. Tapi of course majority of lagu-lagu M. Nasir I miss lah. I tak dengar sebab masa tu maybe dengar lagu international banyak kan. Ataupun tak berapa peka to our local songs lah. Jadi lagu-lagu macam Kembara you completely miss? Kembara you're too young back then Sorry? The 80s. Masa tu masih budak lagi kan? Yes, masih budak. Tapi bila dengar balik Kembara macam
very familiar lagu ni. Macam Ah, mungkin dengar in passing sekali dua kan. ya. Lagu. Yes. Canggung Madonan M Nasir. Masa Tak tu tahu. tak tahu. Tak tahu. Oh, Lagu tu. okey. Canggung Madonan adalah satu album M Nasir yang landmark jugalah. Oh. Uh, tu tahun saya dah lupa tahun berapa. Masa album tu keluar saya pun miss juga. Oh, Canggung okay. Madonan. Ya. Dan antara lagu-lagu yang ada dalam tu macam Sentuhan Listrikmu, Sumpah Semerah Padi. Saya Okay. dah lupa dia keluar tahun bila. Saya hanya dengar lagu tu selepas 1996 lah lewat. Oh, Uh, okay. oh, so ia tidak melalui journey tu Tidak. lagu-lagu M Nasir Ah, seperti dan kerja-kerja dia untuk kumpulan Search contohnya. tak. Saya yang tu semua lepas. Uh, Even macam Sentuhan Listrikmu pun saya dengar lagu tu melalui Zell. Zell yang bagi saya dengar tu. uh, Yes. Itu tadi tu saya nak cakap kalau songwriters yang bukan saya perkecilkan ataupun pembesarkan, songwriters yang banyak influence daripada barat, especially zaman ketika R&B berputik atau membesar, mereka akan mendapati kesukaran untuk menerobos untuk pecah ke mainstream Malay music. Betul. Yes. Jadi sedikit banyak mereka kena rewind balik ke belakang dan Betul. Kena rewind balik. Betul. mendengar hasil-hasil kerja orang-orang macam M Nasir especially lah. Betul. Okay, professional cakap lah. Ah. Adakah anda mendengar Sa'ari Amri sekarang ataupun saya tahu nama dia, tapi saya tak tahu lagu mana yang ditulis. So maknanya saya tak follow lah. Okay. Tapi mungkin kalau play lagu-lagu dia yang hit ke apa, mungkin saya akan tahu lah. Contoh lagu dia yang hit apa lagu Gerimis Mengundang, saya lagu suka. Gerimis Mengundang, saya suka. Sembilu, Ella. Okay. Selalu banyak hingga saya tak boleh nak sebut kumpulan UK yang pelbagai-bagai. Okay. Just untuk berkongsi bersama. Because saya pun budak bandar lah kan. Kita pun membesar dengan lagu-lagu kebandaran dan sikit sebanyak masa zaman remaja saya M Nasir ada. Jadi saya sempat mendengar lagu-lagu M Nasir. Dan apabila zaman kenaikan kebangkitan Sa'ari Amri itu, saya tidak berada di situ dan saya completely miss. Dan kalaupun saya terdengar ialah bukan sesuatu yang saya punya cita rasa terhadapnya. Yes, okay. Betul. Jadi betul. Hanya apabila saya bersama Aidil Alfian untuk buat lagu, baru saya kembali untuk mendengar Sa'ari Amri. Dan saya sangat terpegun, terpesona dan kagum dengan hasil-hasil penciptaan Sa'ari Amri. Nombor satu kerana mungkin cita rasa kita berbeza, tetapi dalam pembikinan Sa'ari Amri itu dia mempunyai melodi yang sangat kaya dan luas dan tidak kedekut melodi. Kadang-kadang dalam satu lagu dia ada 3 hingga 4 melodi. Betul. Dia macam pergi jauh kan melodi tu. Betul. Padahal dia boleh pecahkan melodi itu dan dia boleh buat lagu lain. Betul. Tapi dia tidak. Jahilnya aku ketika dulu aku tidak perasan kenikmatan atau keagungan melodi. Dan di samping melodi, orang yang macam Sa'ari Amri, sebenarnya dia sendiri telah beritahu banyak kali yang dia hanya sekolah hingga darjah 6. Tetapi walaupun begitu, dia seorang outliers lah. Dia walaupun di sekolah hanya darjah 6, tetapi penulisan dia adalah sangat hebat. Penulisan lirik dia hebat. Penulisan lirik dia sangat jelas, sangat menyusuk kalbu kita. Boleh cut through all words ni tidak penting. Maklumat ataupun message tu yang penting. Dan sampai pada kita. Jadi saya sangat kagum dengan dia lah. Betul. Dia punya melodi tu macam once dah masuk, dia tak boleh keluar kan. Betul. Tapi point yang Brother Ed cakap tadi, saya suka. Yang maksudnya kita mungkin terdengar lagu-lagu dia masa zaman tu, tapi kita tak ada cita rasa terhadap lagu-lagu tu. So bila kita revisit, tapi bila kita revisit tu, dia taklah susah untuk kita nak revisit sebab kita dah pernah dengar kan. Lagu-lagu
dah masuk lah ke dalam subconscious kan. Dah So bila familiar in fact. dah familiar kan. So bila nak revisit tu, kita mampu untuk nak maybe try buat lagu-lagu macam tu kan. Itu bagus. Itu satu point yang bagus lah. Yeah. Dan menunjukkan betapa powerfulnya melodi-melodi macam tu kan. Ya betul. And then you seorang yang modern dari segi teknologi, dari segi sound. Saya percaya kalau adalah melodi Seari Amri ni, malah Eddie Hamid dan sebagainya, berserta dengan sound, lack of better word, Omar K, dia akan menjadikan sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Saya would assume. Okay, ya. Saya betul. Tapi cuma dalam saya punya pembelajaran tu kan, dia ada juga jenis-jenis melodi yang ada certain melodi yang melodi baru, tapi ada certain melodi yang melodi tu dah lama. Maknanya kan, walaupun melodi lama tu kita tambah dengan arrangement dan sound yang modern, dia tetap tak bunyi modern. Tapi kalau melodi tu baru, walaupun sound dia agak lama, dia still rasa baru. Dia ada macam magic kat situ. Sebab something to do dengan melody tu. Sebab pendengar dia memang akan first latch on to the vocals, melody dengan lyrics kan. So yang tu number one. So kalau melody tu dia bunyi macam old school melody, kita tak dapat nak bantu dengan sound yang hebat. Tapi yes, ada certain melodies yang memang evergreen lah. Maknanya dia universal, kita letak sound yang dahsyat, dia lagi best lah kan. Sikit banyak saya faham. Projector Band, apa tajuk lagu dia? Tahu something yang sayang melodi dia lama kan, melodi dia lama, tapi melodi dia sedap, tetapi production lagu tu membuat dia kelihatan boleh berada di zaman ini. Betul. Boleh Umar bagi komen sikit tak apa yang saya katakan tu? Okay, yes, yang tu melodi dia lama, tapi dia ada satu lagi hook dalam lagu tu, iaitu dia punya delivery tau. Dia kan ada part yang dia soft, jadi tiba-tiba dia apa tu, metal kan. Tiba-tiba dia down balik, soft balik. So benda tu pun main peranan juga sebagai satu benda yang baru, benda yang menarik. Saya rasa kalau bukan kerana delivery dia macam tu, mungkin lagu tu akan rasa macam biasa je kan. So itu pun penting juga, dia punya vocal tu. Oh, ini delivery on the vocal melebihi daripada the sound itself tu ya. Betul. So contoh kan, kalau ada lagu baru tapi kita dengar kan macam kenapa sound dia lama ni, macam rock, ini rock kapak tahun 90-an ni kan. Kenapa dia boleh hit sekarang? Jawapan dia sebab vokal dia baru. Vokal dengan style dia something baru. So disebabkan pendengar dia latch on to vokal dulu, yang sound semua tu dah tak penting, dia dah tak relevan. Tapi kalau music yang gempak, sound semua cantik tapi vokal tu tak best, dia tak boleh jalan. So itu satu lagi point lah. Where the vocal is number one. Yang tu kena betul. So music tu secondary kan, music tu support kan. Umar, thank you. You ada bagi talk macam ni tak kepada siapa-siapa di mana-mana? I jarang sebab I rasa macam I tak pandai nak bagi talk. Sebab tu I selalu avoid. Tapi itulah. In 10 years time, in 20 years time, probably you kena consider untuk bagi talk macam ni because I'm sure it's going to be very helpful. Is it? Okay. Yeah. Kenapa I cakap 10 or 20 years time? Now you focus on songwriting, creating music. Yeah. And thank you. I think this is very good. This is very good. Okay. At least so vocal. We listeners would latch on the because of the vocals dulu. Perasan kan? Berada perasan kan? Ada lagu yang sound dia macam demo je kan? Ataupun tak ada, nothing special. We've heard the music, the sound kan? Tapi dia best. It's from the vocals. Sebab vocal tu style dia baru,
suara dia fresh. It's from the vocals. Interesting kan benda tu? Sangat Sangat interesting. interesting. Okay, sorry, saya termelompat sekali lagi. Okay. Kerana sangat-sangat interesting ni. Okay. Awak ada menerima sebarang panggilan daripada adik Alfian tak baru-baru ni? Oh, tak ada pula. Okay, saya terpecah rahsia. Oh. Tak apa, lantak lah, biarlah. Okay. Tapi adik Alfian, saya ada perbualan dengan adik Alfian. Dia beberapa hari sudah, dia minta awak punya phone number. Dan okay. tanpa mendapat permission daripada Om Maki, saya telah bagi pada dia. Tak apa, okey je. Lepas tu saya okey je. Okay, Aidil Alfian kot. Ya, lepas tu saya beritahu kat dia, what coincidence, saya akan berborak dengan Om Maki dalam 2-3 hari akan datang. Awak cakap okey. Dan dia rasa dia sangat interested to get to know you better, because dia cakap dia telah melihat, dia selama ni dia telah miss your work. Oh, I see. Dan dia mendapati bahawa macam mana dia cakap, paraphrasing je lah, yang your works telah membawa satu color yang baru dan tersendiri, dan dia ingin, like be a friend, dapat sembang dengan you, duduk chill. That would be an honor, sebab saya tahu kerja-kerja dia dan dulu pun pernah jumpa tapi sekejap je lah kan. Best, thank you. Okay, that's an honor, alhamdulillah. Tadi masa kita berbual pasal arousing the muse tu kan, sebenarnya hakikatnya saya tak tahulah, mungkin orang akan salah anggap ataupun salah dengar, kerana perkataan yang saya akan gunakan ialah lepak. Dan perkataan lepak ni dia ada konotasi, bukan konotasi, dia ada impression yang negatif kan. Tetapi saya rasa antara perkara yang sangat mustahak untuk saya lakukan adalah lepak. Lepak maksudnya saya lepak bersama dengan orang-orang macam kita, people like us. Di kedai mamak atau di mana-mana kedai makan, tempat dan perbualan kita mungkin kelihatan kosong, tetapi perbualan kita tu sentiasa merangsangkan idea, membuka fikiran baru. Betul. Jadi orang akan kelihatan bahawa kita selalu lepak dengan orang ni kat sini, lepak dia ni, mamak ni kerja lepak je, kadang sampai 12 malam ke 1 malam. Tetapi ia adalah sebahagian daripada kerja kita. Macam saya selalu lepak dengan M. Nasir. Saya selalu lepak dengan berbagai orang. Dan saya rasa kita mesti lepak. Omar, kita. Betul, setuju. At Samad Omar K, at Samad Omar K dan Aidil Alfian, Omar K dan M. Nasir. Kita kena ada suasana yang kita boleh lepak, dan di situ ialah kita dapat sedar manakah kedudukan kita sekarang ni, dan kita mungkin boleh lihat 10 tahun akan datang ke mana agaknya yang kita boleh berada dan mahu pergi. Betul, setuju, saya setuju. So it would be interesting kalau kita boleh just chill together. Boleh, takut korang ni semua busy, itu yang masalahnya. Dan busy is good. Lepak pun doesn't mean it is bad. Yalah, betul, that's true. Memang penting pun take a break kan. Yeah. Betul. Okay, saya setuju. Boleh, insyaAllah. Ajak je boleh. Nanti saya akan cakap dengan dia dan paksa ataupun tipu dia untuk sampai ke area kita, Kota Damansara. Okay, best. Boleh. Azlan Nabu Hassan. Nabu Hassan adalah seorang pencipta lagu yang sangat stylish. I mean, songwriting dia tu. Choice of notes dia sangat-sangat beautiful, cantik. Magical, kemas kan. Kemas. Kemas. Precise kan dia punya tu. Apa yang paling awak belajar daripada Azlan Nabu Hassan? Banyak belajar dari segi production. Maknanya macam mana nak susun muzik tu, nak bagi cantik kan. A lot of it. And then vocal production pun banyak. Macam mana kita record artis tu, macam mana nak layerkan dengan backing vocals. Tapi dengan Azlan ni, saya susah nak cakap satu benda tau, sebab dia macam banyak benda yang kita belajar dari dia. So saya banyaklah pergi kat studio dia, sebab dulu saya selalu main gitar kan, session work untuk production dia. Session work untuk production dia? Yes. Tadi cakap 100 take. Tahu, tapi yang tu terpaksa lah. Kalau nak pergi kat Azlan kan, kena practice betul lah kan, and then make sure. Tapi style kita record pun Azlan is very easy record kan.
kita taklah the whole thing to record by parts kan. Tapi dengan Azlan, saya selalu macam impressed tau dengan dia punya lagu-lagu dia. Macam you cakap tadi kan. So dia akan ajar saya lah, sebab masa tu saya nak belajar production kan. So dia selalu ajar, okay, what to do kan. Macam mana nak record piano, the lines. Kalau nak susun strings macam mana kan. Dia memang detail lah. How to arrange strings instead of chords, jangan busy sangat. Just have one line yang play the melody, yang lain support. It's very detailed. Memang banyak benda yang best lah belajar dengan Azlan. And then yang bestnya dia tak ikut ilmu langsung. Dia ajar kan, dia ajar whatever you want to learn kan. And then Azlan was my first kira macam in terms of production tau. Macam JFK sebelum tu, it was more songwriting. And then Azlan macam mana nak guna the program. So it was more in-depth lah. So and then saya selalu macam terpegun dengan dia punya vocals. Sebab vokal dia sedap kan bila dia nyanyi demo. Betul, right? betul. Macam dia nyanyi tu, ini dah boleh jadi artis ni. Betul. Kan? Betul. Sedap sangat. Betul, sedap sangat. So saya macam selalu macam tanya dia lah, macam mana nak buat vokal ni jadi sedap macam ni kan. Of course number one is his tone lah. Tone dia memang sedap kan. Tapi cara dia ajar tune vokal, edit vocals, yang tu saya banyak belajar dengan dia. Vocals lah. Ya. Cakap pasal Azlan Abu Hassan punya nyanyian, betul lah. Betul kan? Saya dulu beberapa buat lirik untuk dia dengan dia. Dan sebelum orang lain nyanyi lagu tu, dia dah nyanyi. Kita dah dengar dia punya nyanyian kan. Yes. Sangat sedap. Dahsyat kan? Dan sangat hairan untuk pada ketika tu, dan dia ada rupa. Dia boleh menyanyi, tetapi dia tidak menjadi seorang penyanyi utama, penyanyi ke hadapan. Kita semua tanya dia, betul. Kenapa tak jadi artis, dude? You can be an artist, man, kan? Apa jawapan dia? Jawapan dia, no lah, I can't perform lah. Dia macam, yalah, dia punya personality tu memang behind the scenes lah kan. Dia suka produce production. Cakap pasal Azlan Abu Hassan, rindu pula nak. Rindu kan? Pernah dengar tak suara-suara Azalia dalam demo dia? Saya rasa tak ada. Tak ada backup vocals ataupun tak, dia memang the demo singer tu kadang-kadang dia akan tulis lagu dengan Azalia, or dia akan guna Azalia untuk nyanyi demo before the real singer. Itu pun sedap betul suara Azalia. Tapi sekarang Azalia tu dah berpindah ke Singapore, rasanya dah tak menyanyi lah, dah not in the music industry lah. Dia buat lirik juga dulu Azalia? Yes, I rasa dia buat lirik and dia nyanyi demo tu lah, maknanya the vocal guide. Betul lah. Lama dah nama tu. Lama dah. Mungkin dia menyanyi juga, tak sure. Menyanyi tu tak sure. Berapa lama you belajar di Universiti Azlan Abu Hassan? Universiti Azlan Abu Hassan I would say dalam 2-3 tahun juga. Boleh siap masters tu. Kan, masters dengan Azlan Abu Hassan lah, yes. And then OD PhD, betul lah tu. Sebab dengan Azlan, I was still in US juga, so banyak online. So belajar dengan dia through a lot of chats lah, chatting dengan dia. So dia dengan dia tak kena ikut ilmu. Alhamdulillah, macam all these people kan memang tak kena ikut ilmu. Dia orang just ajar je apa yang dia tahu. Macam JFK, Azlan, Ajay, Odi. Memang memang sangat bersyukur lah. To be honest, I find most ataupun not many composers, they are very generous with with knowledge. Yes, betul. Setuju. Dia akan share dengan you, tidak kedekut langsung. Sharing is caring menurut kata Ajay. Sharing, yes. Jaranglah nak jumpa musician yang tak share kan, yang tak kedekut ilmu. Yang kedekut ilmu lah, jarang nak jumpa. Tadi ada lupa dah, you work with Ajay. Yes. Berapa lama you work di Wake the Baby sebagai sound engineer ke? Freelance arranger. Berapa lama altogether tu? Yang tu maybe macam maybe almost a year juga, maybe setahun tu. Sebab masa tu I kerja kat Telekom.
So on my free time, I akan arrange untuk Ajai. Maknanya selalulah pergi studio dia dekat Wake the Baby, and then dia akan bagilah apa-apa job yang perlu arrange kan. So kat situ pun I rasa macam peluang I macam terbuka lebih luas tau, sebab bila pergi studio dia kan banyak artis kan yang datang. So kat situ dah macam kira buat connection lah dengan katalah Alia mesti buat album dengan Ajai. So dah start jumpa makin ramai orang dalam industri tau. So kat situ pun banyak belajar. And then Ajai is a very cool guy lah to hang out with kan. So dia macam he's a cool guy to hang out with. he's a cool guy. Syok lepak dengan dia kan. Memang best lah. Itu pergi kat studio dia macam tengah lepak dengan producer kat MTV ke apa kan. Betul. Dia feeling tu kan. Betul. So it was nice. Tapi kan masa saya buat job dengan Ajai, masa tu lah saya punya turning point untuk nak try, okay lah, I decide to quit my day job, redah full time music. Masa zaman tu. Sebab I notice I ada job daripada Ajai, and then I buat, tapi I rasa macam penat tau, sebab kerja during the day, lepas tu malam dah penat nak buat music. Then I macam fikir, maybe kalau I devote full time dekat music, maybe I can do it. So I decided to ambil cuti tau, 2 minggu. I minta dengan bos I cuti tanpa gaji 2 minggu. Just nak test tau, tengok sama ada boleh tak buat job music secara steady kan. So I test masa tu lah, tengah buat Ajai punya jobs lah. And then lepas tu I decide, okay lah, try lah, just resign and then buat betul-betul full time. Tapi of course the first year tu struggling lah kan, sebab kita nak cari tapak and then belum steady lagi, tengah proses belajar lagi kan. Tapi kat situ lah. Tahun bila ni? Yang tu tahun 2008 atau 2009. Maybe 2008 lah. Masa membuat keputusan tu setelah took a break about 2 weeks. 2 weeks. Dengan siapa you bincang atau consult? Ramai juga orang. Macam Azlan Buasan, I tanyalah dia orang punya ni kan pendapat. Even JFK, tanyalah macam, and then my parents. Tapi masa tu parents I macam risau. Not to say tak supportive, tapi dia orang macam, are you sure kan? Sure ke boleh buat steady income daripada music kan? So dia orang concern lah. Which is true lah. Kalau anak I nak masuk music industry, of course kita akan risau kan. Sebab saya tak bagi langsung. Betul. Saya tak nak encourage anak kan. Tapi baik jadi doktor. Pasal. Betul kan. So tapi dia orang okay, dia orang macam okay tak apa, as long as you and then dia orang tengok saya macam miserable betul kerja my day job kan. Dia memang nampak sangat saya macam tak happy, macam selalu marah, selalu stress. So dia orang macam tak apalah, maybe dia bagi try kan. So itulah. Dan tidak menyesal lagi Alhamdulillah tidak ada menyesal. Betul. No regrets tu No regrets. Sebab saya ingat Odi cakap, dia kata dulu benda ni kan you patut try supaya you tak menyesal you tak try tau. Sebab ada ramai orang yang dia akan tak terfikir nak buat ke tak kan, nak venture dalam bisnes ke apa kan, tapi dia end up tak apalah tak buat. Tapi dia mungkin penyesalan tu mungkin akan berlarutan sampai ke hari tua kan. Betul. Dia akan terfikir, alamak, salah, patut aku try. Daripada kalau kita try, kita buat lepas tu kita fail. Tak apa tau, sebab at least kita dah try kan. So dia tak ada dah menyesal macam patut tak aku buat dulu tu kan. So itu satu dorongan jugalah yang menolong saya decide, okay lah buat lah. Redah je lah. Masa ni dah kerja dengan Odi ke ataupun baru peringkat berkawan dengan Odi apabila dia beri baru berkawan. Masa ni just melawat studio dia. Wow. Sambil pakai baju kerja. Yes, satu nasihat yang bagus kata-kata yang bagus daripada Odi masa tu. Yes, nasihat tu sangat bagus. Bagi saya kan Odi ni macam Yoda.
Dia memang betul. Dia memang master of wisdom apa kan. Dia Yoda on steroid deh. Ya, Yoda on steroid. Dia bukan setakat mengajar muzik tapi falsafah hidup banyak dia ajar benda-benda tu. Dahsyat. Tu lah dahsyat. Dahsyat. Ya. Satu perkara, at least kita cuba tadi Umar Yes, cakap. uh, Tapi kan Umar, penting tak untuk kita sedar bahawa adakah benar kita ada bakat in the first place? yes, yang tu penting Macam mana kita nak tahu yang kita betul-betul ada bakat tu? Saya rasa yang tu kita kena tanya orang jugalah. And then so kita boleh ukur kita ni kat mana kan. Sebab kalau kita rasa kita ada bakat tapi semua orang cakap, oh dude, actually you tak cukup lagi ni kan. Then of course kita akan percayalah kan. Tapi once katalah kita orang mendorong kita kan, okay you have the talent, cuma nak kena asah, okay, you kena develop. Then kalau kita dah buat, kita kena bagi masa jugalah kat diri kita. Let's say, okay, I nak cuba ni not more than 5 years katalah kan. Try all out 5 years. Kalau tak boleh, tak apalah. Mungkin rezeki tak ada kat situ, kita try kat tempat lain. I rasa yang tu penting lah bagi macam setiap komposer ataupun artis ataupun sebab ramai yang nak masuk music industry kan. Tapi of course tak ramai, tak semua yang rezekinya kat situ kan. Betul. So kita kena tahu juga yang tu, kena sedar juga yang tu kan. Betul. Kan? Betul lah. Saya selama ni saya memang cuba untuk berbual perkara ni mengenai sedar diri terhadap bakat kita yang sebenar. Alhamdulillah saya dapat ni, kita dapat berbual perkara ni. Yes. Kita mesti sedar benarkah kita ada bakat, dan kita kena harap bahawa orang di sekeliling kita adalah orang yang kawan, iaitu orang yang jujur, yang akan menyatakan will tell it as it is. Yes, betul. Yeah. Betul. One thing about Audi, saya suka dia sebab dia tak berlapik. Dia memang straight shooter, dia jujur. Kalau dia rasa you punya demo tak sedap, dia akan cakap tak sedap. So at least straight. So kita pun tahu. So apa yang dia cakap kita akan percaya. Senang kan nak percaya. Tapi kan kalau macam kita tengok American Idol kan audition yang ramai orang yang macam memang kita rasa tak ada bakat langsung kan. Kenapa dia orang pergi nyanyi kan? Saya rasa itu kes yang orang di sekeliling dia tak jujur. Betul tak? Betul. Atau menyakat dia saja nak make fun of him. Damn. Kan nak prank kan. Pelik. Dan mungkin ibu bapa dia orang pun macam tak jujur kan. Dia macam apa? Delusional mungkin. Dia cakap macam bagi macam kata-kata macam yeah, sedap, you can do it, you can do anything. So maybe macam terlebih overconfident ke apa kan. Tu tak bagus juga kalau ada kawan-kawan macam tu kan. Ya, betul. Kawan-kawan yang prank tu memang cik pas. Kalau saya pun saya akan jadi kawan-kawan yang prank tu juga. Itu duit. Saja nak tengok hiburan kan. Tanya hiburan. Kadang-kadang untuk mengajar orang, bagi orang buat apa yang orang nak buat. Betul juga kan, bagi dia belajar sendiri kan. Tapi sebenarnya kebanyakan orang yang tidak sedar diri tadi ni, yang tidak tahu sebenarnya bakat dia orang yang sebenar. Ada satu pengajian terhadap psikologi ini, mungkin your dad can explain better. Dunning-Kruger syndrome. Okay. That is very interesting. Dunning-Kruger syndrome ni adalah mengapa manusia tidak sedar yang mereka tidak berwibawa. Okay. They are incompetent dalam sesuatu perkara tu. Itulah Dunning-Kruger. Saya rasa ramai orang mengalami this syndrome Dunning-Kruger. Mereka tidak apa? Selalu lack of knowledge terhadap apa yang bagus. Jadi mereka tidak dapat mengukur diri dengan tahap minimum untuk bagus tu apa, quality tu apa. Dan kadang-kadang Dunning-Kruger syndrome ni, orang-orang yang mengalami sindrom yang demikian, ada kalanya mereka boleh mencapai tahap yang tertinggi dalam sebuah organisasi. Kerana walaupun mereka tidak berwibawa dalam menjalankan tugas, tetapi mereka mempunyai kebolehan lain
iaitu mereka pandai politics, mereka pandai for lack of better word, jilat untuk siapa. Okay. Jadi dan sebab tu kadang-kadang dalam dunia sekarang ni, especially negara kita yang meritokrasi tidak berapa dipraktikkan. Jadi orang-orang yang pandai politik ni yang akan naik lebih tinggi dan mereka akan buat satu keputusan-keputusan ataupun kerja-kerja yang akan menyusahkan orang-orang lain lah. So this Dunning-Kruger syndrome ni sangat-sangat interesting. Itu apa yang berlaku di American Idol dan sebagainya. Orang-orang yang tak ada bakat berani menampil diri di depan kamera untuk menyanyi. Betul. Faham? Dan sebelum kita ke Audimo dengan lebih mendalam, Ajay adalah satu orang pencipta lagu yang sangat-sangat bagus, sangat hebat dan dia sangat rajin. Ajay adalah seorang pencipta lagu yang menulis kerana dia jatuh cinta dengan penulisan lagu dan lagu. Betul. Itulah Ajay. Dan primarily apa yang Omar K belajar dari Ajay? Apa yang you dapat daripada Ajay? Daripada Ajay ya? Okay. Satu benda yang important juga kan. Dia indirectly dia ajar saya macam mana nak buat lagu yang lebih dekat dengan pendengar Malaysia. So macam salah satu contoh kan. Sebab before this, perasan tak macam music Malaysia dia lebih banyak minor kan. Chord minor, more classical kan. Whereas music barat dia macam banyak major kan, banyak sweet, banyak happy sound kan. So macam sebab saya hantar demo juga kat Ajay banyak. So dia very supportive, tapi at the same time kan dia akan cakap, "Ma, aku perasan kan kau buat lagu selalu major-major kan. Cuba buat lagu-lagu macam minor sikit." Dia cakap macam tu kan. So saya pun macam, okay, boleh try. So itu salah satu benda jugalah. And then memang masa tu saya struggle dengan lagu-lagu minor sebab tak tahu kenapa tapi cita rasa dulu saya tak berapa minat yang minor ni sebab saya rasa macam tak best lah, sedih, down gitu kan. Tapi bila dah start kan buat, sebenarnya banyak benda yang indah tau daripada chord minor kan, melodi yang lebih klasik ni. So yes, itu satu benda yang kira sangat berharga lah daripada Ajay. Dia unlock satu benda tu. Itu satu. Lepas tu dia banyak bagi saya peluang untuk compose lah. Maknanya macam bila dia tengah buat album untuk satu artis, so dia akan cakap, Omar, kau bagi lagu macam fast ke, dia nak lagu-lagu. So dia macam dia selalu bagi opportunity tau untuk try compose untuk penuhkan slot dalam album tu. So saya rasa macam sangat best ni. Ini peluang best kan. Itu salah satu juga. So banyak practice dekat situ. Walaupun lagu-lagu saya macam masa tu dia taklah macam hit punya taraf kan. Maybe album filler okay kan. Tapi at least dia bagi saya platform tau untuk saya berkarya, untuk saya contribute. So saya sangat rasa macam menghargai apa yang Ajay tolong saya dulu tu lah. Itulah Ajay, seorang yang dia tidak kedekut untuk ambil lagu orang pun dalam memenuhi satu album. Bukan dia tak boleh isi semua lagu dia, tapi dia itulah dia punya generosity itu. Kan. Sangat tinggi. Sebelum pergi ke Audi ada satu lagi yang interesting. Saya percaya Omar apabila saya menghasilkan sesuatu apa-apa je lah. Kalau saya nak duduk dalam dunia kreatif ni, it's all about a girl. Okay. It's all about girl. It's all about a girl. Yes. Saya aspire to be a songwriter as in a melody maker sebenarnya. Di kalangan kawan-kawan yang kenal saya tahu yang saya boleh buat melodi, tapi melodi saya tak sedap lah. Jadi apabila saya terlibat dalam music industry ni, bakat saya lebih terselah dalam penulisan lirik, dan penulisan lirik ni saya tak perlu pergi jumpa orang, let me write lyric for you, dan orang akan datang untuk minta khidmat saya lah. Jadi saya selesa keadaan ni. Tetapi so it started out masa kita umur budak-budak dulu, remaja dulu, jerawat baru tumbuh, kan. So kita buat kerja kreatif ni adalah untuk
It's about a girl. I don't know kalau you can relate to this. Yes, I can relate very much. It is about a girl. It still is about a girl. It still is about a girl. About a girl Please at home lah. share, Omar. Bukalah rahsia Omar K tu sikit. Oh, bukan rahsia. Okay. Memang macam the earliest punya songwriting, memang every song is about a girl lah kan. Lagu yang kita tengah crush dekat someone kan, lagu yang kita tengah minat. Apa tu? Sorry, someone yang kita minat tapi tak dapat kan. Putus kan, apa tu, kecewa sebab kena reject. Lagu-lagu semua pasal girl kan. Dan even macam sampai sekarang, kalau macam kita nak buat, katalah klien datang minta lagu kan, dia nak lagu wedding song ataupun dia nak lagu yang percintaan lah, kita still kena buat benda tu macam seolah-olah kita tulis dekat pasangan kita sendiri. Sebab kalau tak, dia jadi macam tak ikhlas tau. Kerana dia tak real. So macam banyak kali saya try tulis macam fictional kan, tapi dia selalu saya akan dapat feedback, dude, I think you should write about your wife ataupun write about your girlfriend kan. Make it real tau. Dan bila saya buat benda tu, baru dia best. Baru dia macam ada emosi. So yelah, benda tu penting kan untuk kita nak convey emosi tu kan. Kalau tak, dia nampak buat-buat. Dia macam kan. Dan pendengar pun boleh tahu benda tu kan. Pendengar pendengar bijak dan dia boleh sense benda tu real atau tak. Sebab dia sambil dia dengar tu pun dia akan terbayang hidup dia juga kan. So benda tu saya sangat penting in songwriting. Ya. Yeah. Ini pemata lah. Ini satu pemata. Saya percaya setiap apa yang kita bikin, dia mesti menuju, kita mesti have somebody in mind. Yeah, betul. Baru apabila kita buat satu-satu tu, kita have a person in mind. Tak kira siapa pun. Baru kita tahu mana nak pergi dan kita akan meneroka laluan untuk sampai ke situ. Betul. Dan kadang-kadang kita berjaya dengan cemerlang, kadang-kadang kita agak gagal, tapi tak apa. Sebenarnya kita tahu. So tadi bila Omar menceritakan pasal hey dude, you got to write about your wife or something, and then you rewrite balik, and then baru you jumpa haluan. Maknanya saya rasa in a way you agree dengan saya punya teori tadi. Bahawa dia mesti terhadap. Mesti, yes, of course. Saya agree. Kalau bukan kita punya pasangan, wife, girlfriend, maybe ibu kita ataupun kan, sahabat pun boleh. Tapi it has to be someone lah kan. Yeah. Betul. Saya kita pun dah 20 tahun buat apa yang kita buat kan. After a while kita dah macam hilang steam tu. Betul. Kadang-kadang saya melalui proses pembikinan lirik yang saya tidak ada sesiapa dalam fikiran saya lagi ya. Dan saya sedar bahawa alamak, dia sangat hambar, dia sangat bland je, tawar je. Dia tak bergerak. Jadi justru tu saya sentiasa nak cari jalan kepada siapa saya nak buat ni. Jadi bila saya jumpa orang tu, ini bukan bermaksud kisah cinta tau, tapi okey, kalau aku buat lirik, kalau aku buat lagu ni, apakah agaknya Omar akan katakan? Contohnya. Jadi saya akan buat tu untuk apa yang saya assume yang you will like atau you will dislike, and what is your opinion on that. Bila saya jumpa watak tu, baru saya akan boleh connect. Dan kalau saya nakal, saya akan cuba menghampiri orang yang saya tujukan tu dan dengar apakah dia punya pendapat terhadap apa yang saya buat tadi, tanpa dia sedari ini adalah mengenai ini adalah untuk dia. Dan kadang-kadang saya boleh assume kalau aku buat macam ni, mesti dia menyampah. So nanti bila saya jumpa orang tu, kenapa kau buat macam ni? It's exactly apa yang saya nak. Oh, okay. Yeah. Conversation ni weird ke ataupun make sense? This is very interesting. Sebab I memang suka benda-benda ni. Ni benda baru ni, benda belajar. Tapi kan, Brother Ed, kalau macam let's say, pernah tak macam klien minta dia nak buat lagu untuk ibu dia, contohlah. Tapi you sebagai writer, you rasa macam I lebih relate kalau I anggap I tengah tulis dekat someone else. Boleh tak proses macam tu? Pernah tak buat macam tu? Selalu ada. Oh, okay. Selalu ada.
dia lebih relate pada someone else, tetapi kita kena pandai curi ruang untuk macam mana sikit sebanyak orang ni boleh relate kepada ibu dia juga. Oh. Saya ada orang-orang yang saya buat lirik untuknya, yang dia sentiasa nak beritahu saya lirik ni dia nak buat untuk ni, buat ni, buat sesuatu yang dia nak buat. Dan apabila saya dengar melodi tu, saya rasa macam susah nak buat untuk benda ni dan emosi dia pada saya lain. Oh. Jadi saya akan mengalami satu keadaan yang kontras, yang berlawanan antara apa yang orang tu nak dengan apa yang saya rasa lebih sesuai. Jadi dalam keadaan macam tu saya sentiasa kena buat keputusan yang kalkulatif sikit lah. Okay lah, kita buat apa yang dia nak buat, ataupun aku akan buat apa yang aku nak buat dan berharap dia pandang dan boleh terima. Okay. Sentiasa ada decision yang kita perlu buat lah, dan mana arah yang kita nak tuju. Okay. Umar, sebagai seorang producer, Uh-huh. yes or no berada di tangan you. Betul ini soalan ni saya tak pernah tanya sesiapa. Betapa sukar tak untuk reject kerja orang? Sukar tak untuk reject kerja orang? Ya, gitar orang tu saya takkan dengar ni, bass orang tu macam takkan dengar ni, arrangement orang tu ataupun lirik orang tu ataupun nyanyian orang tu, susah tak untuk say, dude, salah ni? Ya, tak boleh sukar ni. untuk saya. Macam mana you sorry? Memang sukar. Sebab personality saya memang macam tu. Saya macam more people pleaser tau. So saya macam susah nak cakap no kat orang. Itu salah satu kelemahan saya juga. Tapi over the years, cara saya macam, katalah saya tak berapa suka, saya akan cakap, oh okay, nice. Tapi boleh tak try macam ni? So saya tak adalah cakap tak sedap terus. So saya macam ada tu politik sikit lah. Tapi memang saya someone yang susah nak reject orang. Tapi itulah, kalau in terms of production memang penting lah kita jujur kan. Sebab kita nak apa yang terbaik untuk karya tu kan. So tapi ada kebanyakan job yang memang kita tahu dalam hati yang ini tak boleh jalan ni. Maknanya maybe talent dia tak cukup kan. It's not interesting enough. Tapi itulah professional kan. So macam kita tak apa, kita buat juga kan untuk yalah, untuk happy kan klien ataupun untuk untuk buat job kan. Sebab kita pun tak boleh judge juga orang, sebab ada juga lagu yang kita rasa tak sedap vokal dia, tapi sekali ramai orang suka and then dia boleh jadi hit kan. So macam salah satu benda yang Audi ajar lah, kalau klien datang, walaupun kita rasa dia macam, kita ada judge kan, kita judge macam, dia ni tak boleh pergi ni, tak patut rasa macam tu, sebab you never know. Dan treat semua klien macam sama priority. Maknanya kalau dia datang dulu minta lagu, kita buat yang dulu. Mana tahu dia tiba-tiba meletup kan. So yeah, it's like open lah, be open-minded. Macam Britney Spears dulu lah kan. Satu ketika kan, masa dia keluar mula-mula, semua orang kutuk kan. Ini tak boleh nyanyi lah apa semua. Tapi turns out, it's not just about her vocals kan. Dia meletup. Ya. Dia start trend baru ke apa, you never know kan. Ya, betul. Yalah. Kembali pada It's About a Girl. Tadi jawapannya dah ada. Dia how you approach songwriting masih lagi It's About a Girl. That is so that is so honest. That is so real lah. Real kan, betul. Human kan. It's so human. Yeah. Betul. Okay, about antara yang kita tahu ialah Hazama. Awak buat banyak untuk Hazama. Bang, saya terfikir lagu Hazama, anak brother sebut Hazama. Sebab saya tengah fikir lagu Malaikat. Sebab saya buat tu, saya fikir pasal wife saya. Wow. Then you mention Hazama. Masya Allah. Malaikat is about your wife Yes. Siapa buat lirik? Yang tu kita sama-sama. Saya dengan Hazama. Dengan Mike Chan juga. Kita sama. But please proceed with your question. Sorry to interrupt. Okay.
saya dah lupa malaikat. And then I think at one time ada macam like of better word, macam kontroversi sikit about Ada kontroversi. lirik Sebab malaikat tu. Saya dah lupa lah. yes, lirik tu, Tuhanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat untuk jaganya bila ku tiada. Sebab cara berdoa tu ada satu YouTube clip tu orang tanya Ustaz Azhar Idrus, Oh. boleh ke doa macam ni kan, sebut malaikat kan. Hmm. So dia kupas, dia kata macam tak apa sebab dia address kepada Tuhan. Tuhanku tolonglah hantarkan malaikat untuk jaganya. Cuma dalam hati saya rasa macam sebenarnya mungkin tak ada dalam sunnah Nabi tau cara kita berdoa, kita mention tolonglah hantar malaikat, sebab itu of course itu cara Allah akan tolong, you know, kita tak payah sebut pun malaikat, Allah akan hantar malaikat. So itulah, lepas tu I macam I think I should be more careful lah dengan lyrics. Wow, I understand. Kan? This is so good. I guess then mana idea tu datang adalah it's actually English. Oh. Kan? Betul tak? Send an angel to look after them, or an angel is apa? Okay. Tapi sebenarnya idea tu datang daripada Hazama tau. Oh, I see. Tapi yang bestnya, idea dia lain. Idea dia cakap, bang, saya ada idea ni, lagu malaikat. Dia macam, aku bukan malaikat. Sebab dia nak kata in defense lah, maknanya maybe awet kita macam tak happy kan, kita asyik buat salah. So dia punya defense lah, aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Itu dia punya idea asal dia. Then I macam dengar, oh okay, boleh lah. Tapi I macam masa tu I tak apa ni lah kan. Tapi lepas tu tiba-tiba datang, why not kita macam buat doa kan, and then minta kat Allah tolonglah hantar malaikat jaga kita punya pasangan tu bila kita dah tak ada kan. So dia dah evolve macam tu lah. Tapi cetusan tu datang daripada Hazama lah. Which is like lawak, sebab bila saya jumpa Hazama kita asyik ulang cerita tu. Ingat tak kau mula-mula kau punya idea malaikat tu lain kan. Lepas tu kita cakap it's fun lah. Equally interesting tadi and subtly awak cakap pasal next time saya kena lebih berhati-hati dalam penulisan saya. Yes, betul. In regards to yang malaikat tu. So ada sikit dalam in regards to lirik malaikat ni ada sikit regrets lah. Ada sikit regrets. Tetapi because kita telah menulis dia dan menyiapkan dia telah menjadi sesuatu yang telah wujud dan hidup. Betul. Yes. Kalau dulu-dulu tu lagilah ada banyak regret dalam penulisan tu, sebab macam lagu Reality Dewi, tak tahu Zal pernah cerita tak kan? Belum. Sebab dalam tu lagilah dia chorus tu, kaulah dewa yang kupuja, benda-benda macam tu tau. Tapi it's actually talking about a guy. Tapi cara Zal justify tu bagus juga, sebab bila dia check dalam kamus Dewan, dewa tu tak, it's not just meaning dia God. Salah satu definisi tu is someone yang kita betul-betul puja kan. It can be anything. So, tapi regardless, no matter how you justify, I still rasa macam ada certain cara tu kita better avoid lah kan. Sorry, I tertukar. Okay, tak apa. So, dengan perkara-perkara yang dah terlepas macam ni, how do you approach it? You completely dah tak nak dengar lagu tu, ataupun macam mana psychologically you timbal balik dengan perasaan sendiri? Saya macam sekarang of course saya akan lebih berhati-hati. So memang kadang-kadang datanglah idea-idea yang pelik-pelik kan, idea-idea yang macam jahat sikit kan. Tapi kita akan tak nak lah macam tu. Kita dah tak macam dulu lah, macam muda-muda dulu, buat je kan, janji cool kan. So sekarang macam of course kita dah lebih matang. So kita akan stay on the positive side lah, lebih try tu lah. Tapi not to say yang saya tak dengar terus lagu-lagu lama tu kan.
kadang-kadang saya dengar balik nak tengok kan apa macam mana dah kita ada improvement ke tak kan. And then it's nice lah to listen to old songs kan. Zaman-zaman yang masa passion tu tengah peak kan, tengah sebelum tu Mak, anytime you have to go, you just let me know. I don't want to overstay your welcome. Tapi it's okay. at the same time, I really am enjoying this Same here. I really enjoy it. this conversation. Same here. I'm having fun. Best. Thanks, brother. Okay, now about that Omar K. Deep down, siapakah Omar K ni? Okay. Macam mana nak cakap ayat ni? Umar, setiap creator, orang kreatif, creator ni, saya perasan dia mesti ada humor. And yet at the same time dia mesti ada serius gila. At the same time dia kena ada nakal. Yeah. At the same time dia kena ada tak pasal-pasal dia baik. Do you think you have all that? Ataupun you lebih cenderung kepada satu personality itu sendiri? Atau you're a split personality kind of person? I rasa macam I do have all that. Cuma yang serius tu tak banyak serius sangat. Serius sangat tu contohnya maknanya orang-orang semua tengah happy, kita serius je. Macam tu lah. Is it? Very broad lah masuk serius tu. Macam dia mesti I don't know how to say this. Dia mesti lurus saja. Dia mesti teratur, dia mesti tertib, dia mesti duduk dalam satu kotak. Dia mesti ada macam some kind of an obsessive compulsive disorder. Okay. I think ada. Ada benda tu. Tapi when it comes to production lah, bila I tengah susun music kan, ada banyak benda tu. Benda yang obsessive compulsive disorder tu lah. Maknanya kalau ada benda sikit tak kena, kena pergi betul kan. Padahal mungkin pendengar tak notice pun benda tu. Kan? And then nak cantikkan dia punya kotak-kotak tu kan. Padahal tak ada beza pun. Cuma kita nak tengok dia cantik. Ada kan? benda tu. Tapi dia tak ada. Tapi dia tak ada impact pun kat bunyi kan. Ada benda tu. Saya rasa banyak musician yang ada benda tu kan. Dia ciri-ciri perfectionist tu. Dan saya setuju dengan Brother Ed yang musician, creator tu dia perlu ada semua tu untuk nak keep dia punya hasil kerja tu fun, vibrant, colourful kan. Interesting. Interesting. Yes, benda tu penting. Yes. Tapi kan saya macam itulah saya nampak the beauty of working in a team. Dia akan ada check and balance. Maknanya kalau kita terlampau serius kan, nanti ada kawan-kawan kita yang akan tegur dan buat kita sedar, oh yalah betul lah, ini dah macam ekstrim sangat ni kan. So benda tu akan selalu buat kita maknanya tak terlalu cenderung ke arah satu style je. Saya rasa penting benda tu. Contohnya kadang-kadang kita ni jenis yang akan pilih sound yang sama je kan. Sebab kita suka sound tu. So setiap lagu kita ada sound tu kan. Lepas tu kawan kita akan cakap, ni macam lagu kau tu je bro. Dia hint-hint kan. Oh ya ke? Okay lah, tukar sound lain lah. So benda tu penting lah. Kan? Yes. Tak tahu menjawab soalan ke tak ke saya dah menyimpang. Ya betul. Memang betul lah haluan dia. Kenapa dia ada gangguan? Memang betul tu. Saya ada berbual dengan UA Haji Sa'ari lah. Dia mengatakan saya punya sound breaking ke dia? Okay. UA Haji Sa'ari dia menyatakan bahawa di setiap belakang hasil kerja tu, kerja yang masterpiece dia mesti ada humor. Saya paraphrasing. Dan di masa yang sama dia mesti ada, bukan di masa yang sama, kadang-kadang dia ada kelucahan dia. I mean bukan kelucahan bukan maksudnya vulgar, maksud dia mesti ada sex dia tu.
Oh, seks Okay. okay. Dalam hasil kerja seni ni dia mesti ada seks, dia mesti ada humor. You boleh relate tak dengan kenyataan ni? Contoh kena ada seks tu macam mana? Um, um, Maknanya double meaning ke? Macam ya, saya faham. Saya punya kenyataan ni sangat vague. Okay, contohnya bila kita ambil rock and roll lah, contohnya. Rock and roll is really about the spirit of rock and roll tu is really about sex, free spirited. Okay. Walaupun dia tidak dengan jelas mencakap I want sex, no. Tetapi the attitude behind it is about rock and roll is about Okay, faham. sex, being young, being vibrant, being wanting and wanted. So dalam when you approach songwriting, ada tak this layer dalam ataupun dia mesti didactic didactic dia mesti memberi pengajaran yang baik. Saya rasa macam bila saya buat kerja tu dia macam dia subconsciously ada tau. Maknanya contoh kan macam okay, contohnya dalam message tu of course kita selalu nak buat lirik yang positif kan. Message dia tak naklah ada unsur apa ni kan, negatif. Tapi dalam sound tu kadang-kadang bila kita choose a certain sound ataupun cara artis sampaikan vokal kan, kadang dia nak kita nanti cakap macam ni lah, dia seksi sikit. So benda tu subliminal. Saya tak adalah macam fikir dia kena ada benda tu, tapi somehow dia datang tau. Dia macam nak bagi dia edgy sikit dari segi sound tu, barulah macam jahat sikit, nakal sikit. Dia ada benda tu. Betul. Dalam songwriting dia. Kan? Tapi not necessarily yang kita fikir seks kan? Ya. Itu ada. Faham. Saya tahu subject matter ni normal. Subject matter ni dia kompleks dan saya tidak coherent enough, tidak mahir sangat untuk memudahkan dia untuk difahami. Tapi in a way I guess you faham dan your explanation makes what I'm trying to ask kedengaran macam betul lah. Ya, kan. Yeah. Tapi mungkin apa yang kita nak mungkin supaya dia edgy kan, dia macam tak boring, mungkin boring, dia menonjol, dia attention grabbing, dia mungkin betul kan. Tapi kita word it lah, kita macam cakap barulah seksi sikit macam tu kan. Saya rasa itulah yang kita nak kan. Ya. Saya harap itu bukan unsur setan pun lah kan. Sebenarnya tidak. I don't think itu adalah unsur setan. Saya nak berbalik semula, mungkin memberi penjelasan ataupun really backpedaling. Tapi saya hasil kerja yang terlalu baik daripada orang-orang yang baik ada kalanya bosan. Yes, betul. Dan yalah. Itulah apa yang sebenarnya saya cuba menyatakan. Kalau dia macam distortion kan, macam kita main gitar, alah boring lah, kita tambah sikit distortion kan, baru garang sikit kan. Akal benda tu lah. Kita boring kan. Betul, saya setuju tu. Sebenarnya kita punya internet ni macam ada delay sikit dah sekarang. Ya. Okay. Lepas tu saya ada dengar bunyi, tak tahu mikrofon saya ke. Saya try pakai dynamic microphone nak tengok macam mana result dia ni. Maknanya apa yang saya cakap tu you dengar delay kan? Tadi awal tadi smooth, tapi lepas tu dia macam delay dan dia macam tersangkut-sangkut sikit. Okay. Sekali lagi Umar, terima kasih lah. Thank you for your time. Saya harap awak masih lapang sudi di lain ketika lapang masa lagi lah untuk
Boleh, okey. untuk projek saya ni. Boleh. Macam tadi saya nak cakap tadi tu pasal Audimo saya macam saya explain tadi, saya tahu nama Omaki ni awal 2000-an lagi in the noughties lagi. Dan saya perasan apabila Omar dapat bekerjasama dengan Audi, saya perasan satu leapfrogging yang sangat jauh tinggi, melompat. Sikit sebanyak Ya. you telah memperkatakan pasal Audimo lagi. Apa yang Omar boleh share pasal Audimo dari sudut yang sangat-sangat positif? Saya minta maaf lah, Okey. saya borak dengan Omar tapi saya tanya pasal orang lain. Tak Jadi apa. Tak apa, sebab soalan tu sangat relevan dalam ya, perkembangan saya. saya. Hmm. Sebab even macam all these young writers, diorang datang belajar dengan saya, diorang pun mungkin dah muak dengan nama Audimo. Sebab saya ada je saya akan petik nama Audimo. Sebab dia macam benda yang dia ajar kat saya tu, dia macam all the necessary steps untuk saya achieve apa yang saya nak achieve tau. So macam saya cakap earlier tadi, dia macam bukan setakat ajar saya muzik, tapi dia ajar falsafah hidup. Contohnya macam you need to organize kan, keep your desk organized. Benda-benda yang simple macam tu pun saya belajar dengan dia. Sebab sebelum Audimo, saya macam tak didedahkan dengan dunia luar tau. The real world. So Audimo ni dia macam the real world dia tau. So dia, and of course dia cakap tak berlapik kan. So banyak benda yang dia tegur saya direct. Maknanya ada apa-apa benda yang saya ada problem kan. Contohnya macam saya rasa saya seorang je yang betul. Typical orang-orang muda kan. The whole world is to blame kan. Semua orang lain yang salah, bukan kita kan. Salah satu benda tu dia yang point out kat saya. Dia direct lah, dia maknanya, tapi cara dia tegur tu macam abang lah. So saya rasa dia macam abang saya. So di samping kita bekerjasama, the same team, dia adalah 1-2 hari yang dia akan duduk dengan saya, dia akan, dude, are you okay? You look stressed man, what's wrong? Dia akan macam korek lah, kan. Padahal awal-awal tu saya tak suka tau. Saya macam, boleh tak kita just professional je, kerja, kat sini kerja je. Tapi dia pun cakap kat saya, it's hard for me to not be personal with people that I work with, dia kata tau. Bagi dia jenis yang kawan. Dia macam, kalau kerja dengan dia, suasana family dia tu, dia nak tahu what's wrong dengan kita kan. So, that's why dia sangat impactful, Audimo ni untuk saya. So, sebab itulah saya sangat menghargai apa yang dia buat untuk saya. Sebab dia sangat open, dia tak kedekut ilmu. And then bila saya nak datang belajar dengan dia welcome saya kan. So saya kerja dengan dia 5 tahun. So sepanjang 5 tahun tu banyaklah benda-benda, all this golden gem lah. Maknanya the tricks and trade kan, of the trade kan. Production, how to write hit songs kan, macam mana nak make it interesting, the power of the hooks. Ada banyak-banyak. Kalau nak cerita pasal Audimo kan, mungkin kita kena buat 2-3 hari interview lah. Ini baru mukadimah Ni baru mukadimah dia. Sebab benda-benda yang dia ajar tu, dia macam, wow, dia macam tu tau. Dia Yoda kan. Yoda. So, salah satu benda yang saya nak share, yang kalau boleh saya share yang very important, saya ambil highlight lah. Point-point benda yang first saja, kalau kita nak buat yang hit kan, lagu tu kena bunyi baru. It has to sound new. Sebab dulu awal-awal demo saya semua sedap, macam Babyface apa semua tu kan. Tapi dia bunyi old tau, dia bunyi macam lagu lama. Macam ni lagu yang dulu lah kan. So dia selalu komen, dude, your songs are very nice but it sounds old. So lama saya struggle dengan benda tu kan. Saya macam, biarlah kalau sound old pun tapi janji sedap, okay kan. Tapi lama-lama baru diklik sebab kita ni music industry kan. It's a music business. So kalau nak, macam mana nak lakukan benda, produk, dia kena ada benda baru kan. So perlu dia menarik. So lama-lama baru saya macam, oh okay, dia kena sound new. So saya apply benda tu lah in everything. Melody sounds new, the lyrics has to sound new kan. Kalau perasan style lirik sekarang kan,
dah kurang puitis, dah boleh masukkan bahasa-bahasa moden kan. Lyrics kena baru, cara arrangement music kena baru, vocal kena baru, ad-libs kena baru, tak boleh buat ad-libs macam style lama, kena buat ad-lib baru. So benda tu memang unlock, macam achievement unlock tau. So once saya apply benda tu, terus saya punya lagu-lagu improve. Maknanya drastic improvement. Itu salah satu benda yang dia nampak macam common sense. Tapi sebelum dia cakap benda tu, saya tak tahu pun yang saya kena apply benda tu. Itu adalah salah satu benda yang the very first jam yang saya dapat daripada dia lah, daripada Audi. Lepas tu banyak lagi lah benda-benda yang falsafah yang macam wow, okay. Ya. Sampai sekarang bro, saya apa-apa problem dengan katalah business, company or anything yang saya nak tanya kan, saya akan call dia, saya tanya, hey bro, what do you think? We want to do this. Dia macam consultant hidup lah. Dia sebab dia, I think he's a very smart man. Saya rasa kalau ukur dia punya IQ memang off the charts lah kan. Dia is very intelligent tau. So saya suka tanya pendapat dia sebab dia memang very intelligent. So saya banyak belajar dengan dia. Yeah. Wow. Umar, sekali lagi harap you akan sudi lagi lapang masa. Saya ingin berbual mengenai lirik. Boleh. Dan tambahan lagi mengenai Audi dan perkara-perkara lain lah. Saya notice sekarang ni kita punya internet macam semakin buruk, makin lagging. Okay. Mungkin sekarang waktu orang lebih banyak menggunakan Facebook, jadi data lebih banyak digunakan oleh orang lain ke. Masa dah mengantuk kan. Omar, thank you so much. Thank you so much. Tadi saya dah pecah rahsia pasal Aidit cari awak. Hopefully nanti saya boleh perdaya dia dan saya boleh perdaya awak sekali untuk spend some time. Kita boleh chill dekat mamak yang berdekatan. Boleh, silakan perdayakan saya. Boleh. Baik. Thank you so much. I just want to say thank you also. Thank you very much. I find this a great honor sebab masa I tengok you mula buat this channel kan, interview semua kan. And I tengok, you interview Zell, interview M. Nasir, maknanya ramai. Dan masa tu hati kecil I macam, alah bestnya kalau dia interview aku. Ada macam tu kan. Ya ke? Wow. So that's why masa you WhatsApp I tu macam, I happy lah. I macam, okay, boleh. Sure. Best. Thanks bro. I really appreciate it. Man, thank you. It's an honor. Menyesal saya segan juga untuk awal-awal nak ajak. Takut you terlalu busy kan. Takut you terlalu busy. Okay. This I memang I make daripada dulu macam I cakap kan, nama kita berjumpa dalam album kan. And then I dengar your name from Azlan Abu Hassan banyak sebab dia pakai you for lyrics. So memang in my mind you are a legend. That's why. Yeah, it's an honor. Thank you so much. Thank you so much. Dan kita sebenarnya hanya ada satu lagu bersama, Boomerang Alia. Yes, betul. Boomerang kan. Tadi I dah terfikir, I ada tau lagu dengan Ed Samad. tak boleh nak ingat. Yes, Boomerang bro. Nice. Yeah. Dan lagu, bila saya renung balik lagu lirik Boomerang tu, seolah-olah kita telah lama bekerjasama tau. I don't know, you understand tak? Because Boomerang tu is not satu lagu yang sewenang-wenangnya saya akan tulis dengan sesiapa yang baru, because saya takut orang takkan terima. Orang tu takkan terima. Okay. Tetapi macam lagu Boomerang tu is quite definitive Ed Samad kind of writing. Yes. Back then. And I rasa sampai sekarang I tak pernah dengar lagi lagu Boomerang. It's a very unique title lah kan. Did you come up with the title first or storyline dulu kan macam? I think it's the storyline. Storyline dulu Yeah. Mungkin dengan word Boomerang, I know the concept. Kadang-kadang kita baling satu benda tu akan datang balik kat kita kan. Kau buat aku macam ni, aku nanti kau kena balik. I think the song is or was about that kan. So
dan pada saya, if I may say so myself, style juga lirik tu. Dia ada macam hey Ah, encik, hey encik ke apa kan. Encik jangan lupa macam betul betul lah. Ada encik. macam Lepas ni kena layan lah lagu tu. mana ada lagu Ada. mungkin saya perasan nak cakap encik tolong sikit macam dalam Uh, dalam lagu Melayu atau lagu Melayu moden jarang perkara tu hey encik. betul Eh, jarang. Dan Yes. it was actually a love song juga sebenarnya, tapi a vindictive song, kind of Addictive vindictive lah. atau vengeance. Dia nak kenakan tu balik. Wow. Yes. Okay, thank you so much brother. Thank you so much brother. Thank you. Selamat. Thank you very much. Okay, It's a hope to be pleasure. seeing and hear from you again soon. Okay, insyaAllah. Thank Okay. you. Okay, Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi